رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar semua warga IPG Kampus Perempuan Melayu? Baik. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmat dia dapatlah kita berkumpul pada hari ini dalam satu majlis yang sangat mulia, di mana ia diibaratkan seperti taman-taman syurga dan dijanjikan oleh Allah akan kebaikan dan ganjaran bagi orang yang berada di dalamnya. Jadinya pada pagi ini di dalam surau ataupun lebih dikenali sebagai Pusat Islam Sayyidah Aisyah ini akan kita sama-sama mendalami dan berkongsi tentang satu tajuk yang akan dikupaskan oleh para panel kita dengan slogan Rasul Disanjungi Sunnah Diterani. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan panel-panel jemputan kita pada hari ini. Baiklah, panel kita yang pertama merupakan seorang ustazah di Sekolah Kebangsaan Macau 2, Ustazah Siti Nurbahiyah binti Wan Abdul Malik. Saya fans. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah baik. Jadi macam mana perjalanan ustazah daripada Kelantan ke sini? Bicara saya disebabkan saya yang belajar sendiri, jadi kita tahu Melaka ni sesak kan. Nampak tak? Walaupun daripada jauh, sanggup ustazah datang nak berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Okay, baiklah. Kita pergi pula kepada panel kita yang kedua, merupakan seorang pensyarah di IPG Kampus Darul Ihsan, Darul Aman Kedah. Dr. Nurul Izzati binti Abdul Rahman. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah, khabar baik. Jadi ini sudah berapa lama bergiat dalam menjadi pensyarah di IPG? Setakat sekarang saya sudah mengajar hampir 10 tahun ya. Nampak tak? Nampak tak? Dah berpengalaman. Ini kita boleh tengok daripada awal tadi banyak ilmu yang boleh dikongsikan pada hari ini. Baiklah, kita pergi pula kepada panel kita yang terakhir, iaitu merupakan seorang doktor juga, tapi di Universiti Sains Islam Malaysia. Dr. Nur Aini Nazihah binti Mustafa. Apa khabar doktor? Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi macam mana perasaan doktor pertama kali menginjakkan kaki di IPG? Alhamdulillah, saya bersyukur kerana saya diberikan peluang untuk berada di sini pada program kali ini. Nampak dia periak wajah doktor pun kita boleh nampak dia ni sangat bersyukur. Sangat teruja nak kongsi ilmu kita. Jadi marilah kita sama-sama fokus dan mendengar forum kita pada hari ini ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada semua panel kerana sudi hadir dalam forum kita pada hari ini. Jadi, disebabkan forum kita pada hari ini berkaitan dengan Rasulullah, marilah kita sama-sama mengimbas kembali berkaitan dengan latar belakang dan kepribadian yang ada pada diri Rasulullah. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, Nabi kita iaitu Muhammad SAW merupakan seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada umat akhir zaman iaitu kita semua. Okay. Jadi nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di Mekah Al-Mukarramah. Nama ibu baginda ialah Aminah binti Wahab dan ayah baginda pula ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Baiklah, sejak kecil lagi baginda ni merupakan seorang yatim piatu kerana ayahnya telah meninggal dunia sebelum baginda sempat dilahirkan. Manakala ibunya pula meninggal ketika baginda ni berusia 6 tahun. Iaitu lepas ibu dan ayah baginda ni meninggal dunia, baginda ni dibesarkan oleh datuknya iaitu Abu Talib. Tapi jangka hayat Rasulullah bersama Abu Talib ni tak lama, kerana pada usia 8 tahun datuknya pula meninggal dunia. Dan akhirnya baginda Nabi ni dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Namun kita lihat semula ketika Nabi berusia 5 tahun, berlakunya satu peristiwa di mana
datang ketika Nabi SAW sedang bermain-main di halaman rumahnya, datangnya malaikat Jibril yang diutuskan oleh Allah untuk membelah dada Nabi. Jadinya tujuan Allah mengutuskan Jibril untuk membelah dada Nabi adalah untuk membersihkan hati Nabi ini daripada segala kekotoran. Oleh sebab itulah kita tahu bahawa Nabi ini merupakan seorang yang sangat mulia dan disukai oleh semua orang. Baiklah, sebenarnya peristiwa belahan dada ni pernah berlaku sebanyak 2 kali. Iaitu kali pertama adalah ketika baginda berusia 5 tahun dan kali kedua adalah ketika baginda berusia 10 tahun. Jadinya tujuan Allah menghantar Jibril ni untuk membelah dada Nabi kali kedua adalah untuk menjadikan Nabi ini seorang yang boleh dijadikan contoh kepada kita, seorang yang sempurna dan boleh dijadikan kedua hasanah kepada seluruh umat manusia. Baiklah, akhlak mencerminkan kepribadian. Begitu juga dengan Rasulullah yang mempunyai banyak akhlak yang mulia. Dan antara akhlak yang ada di diri Rasulullah adalah jujur. Jujur atau sidik sememangnya sudah lama terpahat dalam diri baginda Nabi sejak kecil lagi. Jadi jujur ini mencerminkan keimanan seseorang, kerana kejujuranlah yang akan menghindarkan seseorang daripada segala keburukan. Baiklah, sekarang kita dah tahu sedikit tentang latar belakang Nabi dan kepribadiannya. Baiklah, kita pergi pula kepada soalan yang pertama yang akan saya tujukan kepada Ustazah Bahya. Okey. Baiklah, soalan yang pertama, apakah akhlak Rasulullah ni yang boleh kita jadikan sebagai kedua hasanah dalam kehidupan? Silakan Ustaz. Terima kasih sekali lagi moderator yang sudi jemput saya di hadapan ini di pentas Pusat Islam Sayyidah Aisyah. Dan saya sebenarnya hati saya mendengar tentang latar belakang baginda. Sebenarnya saya merasa gerdih di sini di hadapan saya pada ketika ini hadirin warga LPG Kampus Tumpuan Melaka yang merupakan bakal guru. Jadi sukalah saya nak kabarkan yang saya panggil awak semua anak-anak lah kan. Sebab saya ni dah tua dah. Jadi berbalik pada soalan tentang akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ini, akhlak itu bermaksud setiap tindak tanduk Rasulullah itu dapat dijadikan sebagai kedua hasanah. Akhlak baginda sama ada perbuatan baginda, perkataan baginda ataupun takrir baginda dapat dijadikan sebagai kedua, iaitu contoh dan hasanah yang baik buat kita. Dan saya akan akan bincangkan dalam 3 skop akhlak Rasulullah ini dalam aspek akidah baginda, ibadah dan secara spesifiknya fiqh solat dan sirah yang dapat jadi pengajaran. Okey, sebagai selingan bagi mengupas tajuk ini, dengarlah puisi dari hati ke hati tentang junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Mulianya akhlakmu ya Rasulullah, cermin keindahan Al-Quran yang agung. Luhur perketimu ya Habibullah, berhias sabar dan syukur. Akidahmu mengajar golongan jahiliah yang sesat, ibadahmu mendidik umat, sirahmu menyimpulkan 1001 kisah. Itulah dia insan yang kita gelar Muhammad bin Abdullah. Pertama-tama saya ingin menceritakan tentang kedua hasanah Rasulullah dalam aspek akidah. Bila bicara tentang akidah ini, kita akan bicara tentang ketauhidan. Selama 23 tahun baginda berdakwah, pasti adanya cabaran. Baginda ini memerangi golongan Arab jahiliah yang mana akidah mereka ini menyeleweng. Mereka ini menyembah berhala. Namun selepas pada peristiwa Fathu Mekah, baginda Muhammad SAW ini telah menunjukkan jihad dalam
di kota Mekah itu baginda telah menghancurkan berhala-berhala yang berada di kota Mekah. Antara berhala yang dirakamkan dalam surah An-Najm ayat 19 dan 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitul Lat wal Uzza wal Manatus Tsalisatal Ukhra. Antaranya adalah berhala Al-Lata, berhala Al-Uzza dan berhala Al-Manah. Dan dalam Fatu Mekah itu bagi dalam kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu anhu, baginda ni masuk di kota Mekah. Selepas Fatu Mekah ini terdapat 360 berhala dan antaranya tiga berhala itu. Dan selepas itu menanglah Islam dan Bilal bin Rabah pun melaungkan azan melambangkan Islam itu telah menang. Ini menunjukkan jihad yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau buktinya sekarang di Mekah sudah tidak ada lagi berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Jadi dari segi akhlaknya, akhlak baginda ini berjihad sehingga dibuktikan Islam itu kekal pada kita pada hari ini. Jadi kalau kita sekarang, mungkinlah kita sekarang berjihad melawan nafsu dan berjihad menjaga agama Islam dan iman kita. Seterusnya akhlak baginda dalam skop ibadah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadat. Dan saya kecilkan skop ibadat ini, kita bincangkan fix solat sahaja. Bagaimana baginda menunjukkan akhlak di dalam solat baginda dan bagaimana kita boleh mengikuti solat baginda itu. Okey, pertama-tama Rasulullah SAW ini seorang yang tawaduk dalam solat. Baginda ada di riwayat Muslim ini, Aisyah menyaksikan Rasulullah yang solat malam sehingga kaki baginda ini bengkak. Dan secara saintifiknya bagi menjadikan kaki kita ini bengkak kalau kita berdiri lama antara 7 hingga 8 jam. Jadi mulia Nabi ini sanggup solat walaupun baginda ini maksum tetap melaksanakan solat. Dan baginda ini menyuruh kita juga untuk solat secara berjemaah, terutama sekali kepada kaum muslimin. Jadi di hadapan saya kan kaum muslimat, jadi carilah suami yang solat berjemaah. Boleh. Okey. Seterusnya dalam skop ketiga iaitu ahli akhlak. Dalam skop ketiga adalah melalui sirah baginda. Saya nak cerita sirah-sirah yang ringkas je. Sirah pasal baginda ni, cara baginda makan, adab makan baginda. Ada menyebutkan di dalam sirah Abu Hurairah ini berkata Rasulullah ini tidak pernah mencela makanan. Apabila baginda berselera baginda makan, dan apabila tidak suka baginda akan meninggalkan. Jadi seterusnya adab ini kita bahagikan. Adab makan ini sebelum makan baginda akan baca doa. Semasa makan baginda tidak mencela dan makan ikut sunnah Nabi ini menggunakan 3 jari. Selepas makan juga baginda makan dengan licin dan sehingga menjilat jari lah. Orang kata tidak membazir, ikut sunnah Nabi. Okey.
Dan ustaz saya ada kata yang kalau kita makan habiskan seluruh nasi tu, walaupun habiskanlah, walaupun sebutir nasi tu semulitnya, kita makanlah habis. Ikut sunnah Nabi supaya dilancarkan rezeki kita, mungkin adanya keberkatan di situ. Akhir kata, melalui ketiga-tiga akhlak baginda yang tunjukkan ini, bolehlah kita untuk mengikutinya. Itu saja daripada saya. Terima kasih, beralih kepada Ibu. Terima kasih Ustazah Maya. Masya Allah, sungguh menarik ya penerangan dari Ibu Ustazah. Baiklah, berdasarkan apa yang kita dengar daripada konsep Ustazah tadi, dapatlah kita tahu bahawa Rasulullah ni bukan sahaja berakhlak kepada manusia, bahkan berakhlak dalam setiap perkara, walaupun ketika makan. Baiklah, kita teruskan pula kepada soalan kita yang kedua, iaitu apakah usaha dan cabaran yang dilalui oleh baginda Nabi di dalam berdakwah? Baiklah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Noha, Rina. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usaha dan cabaran Rasulullah dalam berdakwah ya. Dan seperti yang kita tahu, dakwah Rasulullah ini terbahagi kepada dua, iaitu Rasulullah dakwah secara tertutup dan juga secara terbuka. Dan selalunya Rasulullah menghadapi cabaran-cabaran yang berat ini ketika Rasulullah melakukan dakwahnya secara terbuka. Okey, seperti yang kita tahu, banyak kisah yang kita dengar daripada Al-Quran, daripada hadis mengenai cabaran-cabaran yang Rasulullah hadapi. Dan antara yang saya ingin kongsikan kepada para hadirin semua iaitu kisah bagaimana Rasulullah berdakwah pada mulanya kepada penduduk kafir Quraisy ketika itu, sehingga menerima tomahan, cacian, segala jenis celaan lah kita kata. Tapi Rasulullah terima dengan seadanya. Dan ketika mana Abu Talib yang kita tahu sewaktu Nabi lahir, ya Allah, dia punya menantang minyak seperti menantang minyak yang penuh anak buahnya ketika itu. Tetapi bila Rasulullah mula berdakwah, mengajak kepada kebenaran Islam, Abu Talib menentak sehabis-habisnya sehingga turunnya surah Al-Masad, tabban tiada abilah habi wa tab qalqal kubra kat situ. Okey. Dan tak cukup dengan itu, ketika Rasulullah solat berhadapan dengan Kaabah, berkiblatkan Kaabah, ketika itu ada satu Abu Talib minta maaf banyak-banyak. Dan ketika mana saudara Rasulullah SAW sendiri, iaitu Abu Lahab, menentang sehabis-habisnya dakwah Nabi dengan segala jenis cara untuk supaya Rasulullah menghentikan dakwahnya ketika itu. Masya Allah, kalau kita tengok, ya Allah, sedihnya, darah daging sendiri para hadirin sekalian. Dan tak cukup dengan itu, ketika Rasulullah sedang solat berkiblatkan Kaabah, betul-betul berhadapan dengan Kaabah, ada salah seorang penduduk Quraisy melontarkan najis kepada Rasulullah. Bayangkan ketika Rasulullah sedang sepatutnya bersuci lah, kita kata beribadah itu, tetapi dilontarkan dengan najis. Tapi Rasulullah tidak membalas, tidak berhasad dengki dengan penduduk Quraisy, tak ambil pula batu bagi pula dekat dia, tidak. Tak ada, tetap terima dengan seadanya dan sentiasa mendoakan yang terbaik ya buat penduduk Quraisy pada ketika itu. Dan satu lagi kisah yang ingin saya kongsikan yang sangat menyayat hati saya rasa patutlah diteladani oleh para hadirin sekalian, iaitu ketika mana Rasulullah ditemani dengan Zaid bin Harithah berdakwah di Taif. Seperti yang kita tahu, penduduk Taif pada ketika itu menentang sekeras-kerasnya sehingga mereka ni menghasut budak-budak melontar batu kepada Rasulullah SAW ketika itu. Bayangkan, baling batu tu bukan setakat baling batu sebesar pasir tau. Baling tu memang sampai berdarah-darah Rasulullah, sampai dalam riwayat mengatakan
basah kasut yang Rasulullah pakai. Walaupun waktu tu Zaid bin Harithah pun dia lindung Rasulullah, tetapi ya Allah teruknya ketika itu sampaikan malaikat Jibril tu, Allah utuskan malaikat Jibril yang nak hancurkan penduduk Taif ni kan. Tapi Rasulullah kata jangan. So, kalau kita ni bayang dah bani dengan batu, kita angkat bantal lah pula nak kata. Dan Rasulullah sampai mendoakan agar keturunan penduduk Taif itu pula yang akan menjadi umatnya, yang akan berpegang teguh dan beriman kepada Allah. Dan kalau kita tengok sekarang ni, memang alhamdulillah banyakkan daripada mereka itu memang beriman kepada Allah. Orang Islam lah kita kata, alhamdulillah. Berkat doa daripada Rasulullah ketika itu, berkat kesabaran baginda, berkat keredaan, dan itu menjanjikan Islam yang sebenar sekarang. Islam yang tersebar dengan luas. Dan kita boleh tengok kejayaan bagaimana kesannya Islam boleh tersebar sampai sekarang, sampai ke hari ini. Dan sampai ke kita sendiri, tak cukup di Tanah Arab, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Asia, Afrika Selatan, semua sampai dakwah Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita serahkan. Dan cukup itu saja daripada saya pada hari ini ya. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Ya Allah, berair mata saya. Tidak cukup. Mungkin kata moderator saya juga, tapi sebelah saja. Baiklah. Bukan mudah ni nak berdakwah, banyak cabaran je, kena baling batu, kena hina. Tapi Nabi Muhammad ni bukannya dia berdendam, malah dia berdoa agar ada yang lahir daripada kalangan mereka yang beriman kepada Allah ni. Okey. Jadi bukti apa lagi yang kita nak untuk jadikan Nabi ni sebagai sebaik-baik manusia? Baiklah, kita beralih pula kepada soalan yang terakhir. Tadi kita dah dengar tentang kisah Nabi, dah tahu pasal biodata, dah tahu pasal akhlak Nabi yang dijadikan sebagai qudwah hasanah. Sekarang ni kita lihat pula apakah kesediaan yang perlu ada dalam diri umat Islam ni dalam menempuh cabaran berkaitan dengan isu akhlak. Dipersilakan panel kita yang terakhir. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sangat bersemangat pada hari ini. Okey. Ini saya terus masuk kepada isu yang pertama, iaitu berkaitan dengan akhlak dan juga akidah. Baiklah, para hadirin sekalian, akhlak dan akidah merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan kita tidak boleh meninggalkan walaupun salah satu daripadanya. Hal ini kerana akidah yang kukuh akan melahirkan akhlak yang mulia dan begitu juga sebaliknya. Jadi jika seseorang itu mempunyai akhlak yang mungkin buruk, ini bermakna bahawa iman mereka mungkin masih lagi tidak sempurna. Jadi rakan-rakan sekalian, ingin saya masuk kepada isu peruntukan akhlak yang sedang berlaku pada zaman ini, iaitu pada akhir zaman ini. Ingin saya ambil salah satu isu iaitu berkaitan dengan media massa. Kita pada zaman sekarang hidup dalam zaman teknologi yang serba canggih, dan sekarang kita juga mempunyai telefon pintar, telefon bimbit yang kita gunakan hari-hari sebagai keperluan seharian kita. Jadi apa yang ingin saya kaitkan di sini adalah dengan penyalahgunaan media sosial tersebut akan menyebabkan runtuhnya akhlak umat Islam. Ini akan secara otomatik akan menjadikan akidah umat Islam itu goyah. Ini saya mengambil memetik bahasa yang berbunyi disebabkan nilai setitik maka rosaklah susu si belanda. Jadi disebabkan satu perkara yang tidak elok yang disebarkan melalui media massa, dia akan mengakibatkan penonton yang khususnya umat Islam ini akan dapat meruntuhkan akhlak mereka jika tidak dibendung dengan segera. Jadi para hadirin sekalian, kita sebagai umat Islam perlulah mengambil hal ini dengan serius dan kita perlu membela hal ini dengan serta-merta agar umat Islam tetap dengan akidah
Islam yang sebenar-benarnya. Contohnya kita menggunakan media massa itu dengan menyebarkan perkara yang baik agar dapat memberi kesedaran kepada umat Islam tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan seharian kita. Dan akhlak ini mencerminkan kepribadian seseorang. Rasulullah juga diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi perhatian sekalian, sama-samalah kita berusaha bagi memantapkan akidah dan akhlak kita. Jadi saya beralih kepada isu yang kedua, iaitu berkaitan dengan akhlak dan juga persoalan. Sebelum itu saya ingin memetik daripada Al-Quran surah Al-Ma'un ayat keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wailul lil musallin, yang bermaksud maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Jika kita lihat sekilas pandang, kita akan hairan mengapa Allah mengatakan sedemikian. Namun ayat ini ditujukan kepada mereka yang mana lalai dalam menyempurnakan salat tersebut. Pada zaman sekarang dapatlah kita lihat bahawa kebanyakan manusia ini mengejar kemewahan dunia sehingga mereka lalai akan tanggungjawab mereka yang sebenar-benarnya, iaitu dengan tuntutan salat dalam kehidupan mereka. Jadi rakan-rakan sekalian, hal ini sangat serius dan kita perlu menanganinya dengan segera. Dalam kehidupan kita perlulah kita meningkatkan kualiti solat kita, kerana solat itu akan mencerminkan kehidupan seharian kita. Jadi para hadirin sekalian, ambillah sedikit masa dalam kehidupan kita untuk sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita berusaha untuk menjadikan ibadah kita itu ibadah yang berkualiti. Kerana dengan ibadah yang baik dapat mencegah kita daripada kemungkaran. Dan para hadirin sekalian, saya beralih kepada isu yang terakhir, iaitu berkenaan dengan akhlak dan juga sirah. Baik, kita telah mendengar daripada penelitian lain yang telah bercerita berkenaan perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah kepada umat baginda. Ini saya mengambil satu kisah, iaitu ketika mana Rasulullah berdakwah di Taif. Baginda berhadapan dengan umat baginda yang degil, dan baginda telah dicaci, dimaki dan dilemparkan batu sehingga berlumuran darah di badan baginda sendiri. Akan tetapi Rasulullah tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan itu dengan kejahatan yang lain. Malahan Rasulullah telah berdoa kepada Allah supaya dalam kalangan umat baginda dapat lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi di sini saya ingin menghighlightkan sikap Rasulullah, sikap sabar yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah dalam berdakwah ini. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sikap Rasulullah ini sudah kita ambil untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti berdakwah kepada orang-orang lain. Memang dakwah ini merupakan satu sunnah yang terbesar, sunnah Rasulullah yang terbesar yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan sememangnya dakwah ini mempunyai banyak cabaran dan banyak godaan. Dan jika kita berdakwah pada masa sekarang pun, kita dapat lihat ramai yang mengecam kita. Akan tetapi kita ambillah itu sebagai pemanggil untuk kita terus berdakwah, kerana kita adalah khalifah di muka bumi ini. Jadi kesimpulannya, Rasulullah ini adalah merupakan satu role model kepada kita umat Islam untuk kita jadikan sebagai rujukan dan panduan dalam kehidupan seharian dan dalam setiap aspek dan dalam seharian kita ini. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya, dan kita kembali kepada moderator.
Baiklah, terima kasih doktor di atas perkongsian tersebut. Baiklah, jelaslah bahawa akhlak itu merupakan perkara yang sangat penting yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Sedar tak sedar, kita sudah pun berada di hujung forum kita. Semoga apa yang dikongsikan oleh panel kita pada hari ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam hidup, insya-Allah. Jadi sekian sahaja daripada kami pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.